Jawapan dia, Allah nak perkenalkan kepada kita berfikir, inna khalaqnakum min dha'f summa ja'alnakum min ba'di dha'fin quwwatan. Allah jadikan kamu manusia dalam keadaan serba lemah. Lepas kamu lemah, kamu diberi kekuatan akal, kekuatan fizikal, kekuatan budi bicara, kekuatan kebolehan anu batin. Summa ja'alnakum min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Lepas kamu kuat sekejap sahaja, beberapa tahun kamu hebat berfikir, hebat mencipta, hebat mengumpul wang, Allah kembalikan semula kamu kepada lemah. Lepas lemah itu wasyaibah, rambut beruban, bertanda kata tua. Lepas itu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mati. Akal mana pun menerima hakikat manusia ini Allah buat pada mulanya dalam keadaan cukup lemah. Kalau kita bandingkan manusia dengan kesemua makhluk physically, secara jasmaninya, manusia lah makhluk yang paling lemah sungguh. Bila tengok daripada kita, isteri kita mengandung, seorang manusia bila dia mengandung sah dah, pening kepala, muntah, demam. Kalau pekerjanya ambil MC sampai daripada mengandung kepada lahir anak tu, MC senang-senang terbaik tu. Pasal apa? Bang hamalat ummuhu wahnan ala wahnin. Ibu manusia mengandung anak dia wahnan ala wahnin, letih atas letih, lemah atas lemah, tak larat. Suami kena faham, memang itulah tabiat. Tapi kita tengok kambing di rumah kita itu mengandung juga, tapi tak pernah pergi klinik pun. Kucing rumah kita dia boleh bersalin, tak tahu pun, tiba-tiba dah beranak dah pun. Lembu pun tak nak pergi hospital, tak nak makan vitamin, tak mengadu apa pun. Kemudian nak lahir anak, mana ada orang yang boleh beranak seorang diri tak pakai bidan? Lembu beranak tak boleh pakai bidan, kopor beranak. Cakap tak elok sekali, tapi terpaksa kena sebutlah. Okey, lahir anak saja, setengah jam saja anak kerbau, anak lembu, anak kambing dah boleh berlari. Kalau anak kijang dalam, anak osa dalam hutan, anak kijang tu dah 10 minit keluar, ibu jilat jangan lebih 10 minit sebab banyak musuh, dah boleh lari. Anak kucing 3-4 hari boleh lari, anak ayam 10 minit boleh berjalan, anak apa pun semua cepat. Anak manusia bila boleh berjalan? Cuba fikir. Anak makhluk lain keluar tak sampai 1 hari dah boleh cari makan sendiri. Anak ayam menetas dalam setengah jam begitu dah boleh cari makan sendiri. Anak kucing lahir saja boleh bergerak pergi cari susu sendiri. Anak lembu keluar tak tengah jam boleh cari rumput sendiri. Anak manusia ni boleh cari makan sendiri bila? Setahun? Belum. 10 tahun? Belum. Masih di sekolah, masih ambil duit ayah, duit emak, duit abah. 12 tahun? Belum. SPM 18 tahun.
Keluar SPM tu kalau dia boleh kerja pun baru boleh cari makan sendiri setelah berumur 18 tahun. Tu saya kata balik pakai akal balik. Kita lah makhluk Allah, nampak terbaik tapi banyak kelemahan kita. Physically badan kita lemah, kulit kita ni jatuh motor tak kisahlah mak rampit tak mak rampit pun, siapa jatuh motor tu senang-senang seminggu hospital. Tapi cuba kita muat anak kucing atas motor, anak lembu atas motor, anak kambing atas motor, jatuh motor, mereka tak ada apa-apa. Kulit mereka kuat, tulang mereka lebih kuat daripada kita. Nak mengatakan betul, inna khalaqnakum min dha'f, kita ini cukup lemah. Bukan lemah anggota sahaja, hatta perasaan kita tu cukup halus. Tadi disebut kepada Amin tadi, tercabar rasa diri kita bila orang memperhinakan Allah, memperhinakan Rasulullah, memperhinakan undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Sakit kita. Orang menyindir, sakit. Kalau kita faham ini, makna dia akal sepatut digunakan. Kita lah sepatutnya menjadi orang yang paling takut kepada Allah, paling taat kepada Allah, paling nak bergantung dengan Allah, paling nak berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasal tanpa rahman Allah, tanpa kasihan belas Allah, tanpa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita nak survive macam mana? Nak selamat macam mana? Kalau boleh selamat dunia pun, akhirat nak selamat macam mana? Karena itulah saya katakan tadi ni bahawa sepatutnya kita nak menggunakan akal ini bagi menjawab satu persoalan yang cukup besar. Siapakah yang paling berhak, yang paling betul untuk mengaturkan kehidupan manusia? Allah Ta'ala kah yang sepatut mengaturkan kehidupan kepada kita, atau nak serahkan kepada manusia yang mengaturkan penghidupan kita? Ada dua. Dengan lain bahasa, jalan hidup dalam dunia ini ada dua saja. Kenapa tadi tak bunyi-bunyi macam ni? Malah bercakap, saya cakap dia mengambilkan pokok ni. Jalan untuk hidup, maksudnya peraturan, undang-undang, hukum akam. Untuk hidup ada dua. Satu, hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ini kata Allah, jalan hidup aku, jalan kepada aku, jalan yang kamu ikut, mustaqiman, jalan yang cukup lurus. Fattabi'u, kamu ikut dia, ikut cara hidup Islam. Yang kedua, cara hidup yang bukan Islam. Tak kisah disebut nama, cara hidup kapitalis, cara hidup sosialis, cara hidup ekstantialis, cara hidup apa saja, tapi kesemua itu hasil ciptaan manusia. Sistem demokrasi, sistem pendidikan kebangsaan yang tidak diasaskan kepada hukum Allah Subhanahu wa taala dipanggil jalan hidup manusia. Quran ingatkan kepada kita, wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Jangan kamu ikut jalan lain. Fatafarraqa bikum, kamu akan bertelagak, kamu akan berpecah, kamu akan sesat. Zalikum wasaqum bih, Allah telah wasiatkan, pesankan lama sangat dah.
hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Yang kebetulan pula kita duduk semayang setiap hari. Ini saya anggapkan ini semua kaki-kaki semayang belakang. Bila semayang, mestilah kita berjumpa dengan ayat yang kita baca tiap-tiap kali. Kalau 17 rakaat sehari semalam, 17 kali kita menyebut ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hidayahkan saya, tunjukkan kepada saya siratal mustaqim, jalan lurus, jalan betul, jalan tak bermasalah, jalan yang selamat, yang mana ya Allah. Kita minta 17 kali sehari semalam. Cuba kali tengok, kalau sebulan 17 kali 30, setahun 17 kali 365. Kalau sampai umur kita berapa puluh tahun macam ini, berapa ratus ribu kali sudah kita meminta ihdinas siratal mustaqim. Tapi akal kita pernah tanya ke tidak? Kita minta tu apa? Allah berikah tidak yang kita minta? Malam ni pun nak minta lagi yang belum semayang. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan, hidayahkan kepada kami ya Allah jalan yang lurus, jalan yang menuju yang kamu ridai ya Allah. Jalan mana? So, kalau tak faham yang itu pun memang itu masalah kita. Tidak pernah kita gunakan akal. Sebenarnya kita dapat jawapan, telah Allah bagi. Cuma kita terpulang nak ikut ke tidak. Kita baca Yasin, orang ampangan banyak yang hafal Yasin, baca tak berhenti. Kita akan berjumpa wa an ya'buduni hadza siratum mustaqim. Yang kita minta, tunjukkan kami jalan yang mustaqim. Jumpa jawapan ayat dengan ayat dalam Yasin, wa an ya'buduni, dan kamu tunduklah kepada Allah, taatlah kepada Allah, sembahlah Allah, patuhlah kepada perintah Allah. Hadza siratun mustaqim. Itu dah dia jalan yang kita minta, jalan yang mustaqim, jalan tidak melawan perintah Allah, jalan patuh kepada Allah. Itu yang mustaqim. Dari dunia mustaqim sampai akhirat kita mustaqim, sampai akhirnya pun kita akan berada dalam keridaan Allah Subhanahu wa taala. Itu soalan yang kedua. Kalau begitu, adakah kita hari ini, masyarakat Malaysia secara khusus, atau cakap orang luar, kita secara khusus, sudahkah kita meletakkan diri kita atas wa an ya'buduni? Kita patuh kepada Allah, taat kepada Allah dalam semua hal. Tentulah tuan-tuan akan terfikir, adakah masyarakat yang kita berada pada hari ini, negeri yang kita berada pada hari ini, negara yang kita berada pada hari ini, sudahkah wa an ya'buduni? Taatkah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kah tidak? Tengok satu lagi benda-benda besar saya nak sebut. Allah kata, summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Lepas kami buat kamu, kami cipta kamu, memberi kemudahan kepada kamu, wasakhkhara lakum ma fil ardi, akan memudahkan kepada kamu ke semua yang ada dalam dunia ini milik kamu. Kemudian dikatakan, akal kamu sempurna, kamu ada kuasa, boleh melatih, boleh memilih. Summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Allah anugerahkan pula, Allah jadikan pula kepada kamu suatu syariat.